Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVA malam ini anda bersama saya Luqman Muhammad. Dan saya Priscilla John, ikuti laporan ini. Seekor buaya sepanjang 16 kaki 3 inci berjaya ditangkap di Sungai Kampung Maranik, Samarahan pada Rabu. Ia dipercayai buaya yang paling besar pernah ditemui di kawasan berkenaan. Menurut maklumat daripada orang awam, buaya ini telah ditangkap oleh penduduk kampung sendiri kira-kira tengah hari Rabu dan ia dikatakan dibawa oleh kumpulan Semarahan Crocodile Hunters yang mempunyai lesen untuk menjalankan autopsi bagi mengetahui sama ada buaya inilah yang telah membaham nelayan sebelum ini. Projek Jiwa Murni terus beri manfaat kepada rakyat Sarawak. Kerajaan negeri telah menyalurkan peruntukan besar kepada Tentera Darat Malaysia TDM untuk melaksanakan projek ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, beliau telah berbincang dengan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamros Muhammad Zain mengenainya dan kerajaan negeri bersetuju menyediakan peruntukan projek transformasi luar bandar RTP bagi tujuan itu. Maka lahirlah program Jiwa Murni kita di Kampung Gedong dan juga kawasan yang lain. Di mana dalam keadaan yang aman kita begini, kita dapat membantu masyarakat kita yang daif, di mana kita dapat menaik taraf rumah mereka, di mana kita dapat membangunkan titi mereka, kita ngecat masjid pula, hingga orang mati pun kita tolong dikubur. Beliau turut menggalakkan TDM untuk memperluaskan program berkenaan ke kawasan-kawasan lain selain hanya berpusat di kawasan Dewan Undangan Negeri Gedong dan Simunjan untuk tahun ini. Program Jiwa Murni peringkat Batang Sadong membabitkan 21 projek dengan peruntukan 1.5 juta ringgit daripada kerajaan negeri dan telah mula dilaksanakan pada 15 Februari dan dijangka siap pada akhir April tahun ini. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sarawak boleh menggunakan peruntukan RTP untuk membiayai projek itu di kawasan pilihan raya masing-masing. Setiap Adun Sarawak telah diperuntukkan 5 juta ringgit setahun untuk melaksanakan RTP. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata arah tuju ekonomi dan pelan ekonomi pasca pandemik COVID-19 adalah untuk membuka peluang ekonomi dan pekerjaan bagi rakyat Sarawak. Keadaan sebegini yang dikecapi sejak dekad yang lalu telah membantu dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi negara yang pesat maupun membina kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Pembantu Pusat Hikmat Gedong Mahathir Oyak ketika ditemui memberitahu projek Jiwa Murni PJM yang dijalankan di kawasan Gedong dijangka siap pada April 2021. Antara projek-projek yang dijalankan adalah baik pulih rumah dan titi, pembinaan rumah ibadat, pembersihan tanah perkuburan dan senggaran masjid. Setakat ini kita telah mendapat lebih kurang 60% sudah siap dan masih lagi ongoing projek yang telah akan dilaksanakan oleh pihak ATM. Mungkin insyaAllah dalam bulan 4 projek itu akan selesailah. Perkembangan kerja-kerja berkenaan sangat memberangsangkan setakat ini dan mewakili suara penduduk Gedong, beliau mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat untuk menjayakan projek tersebut. Di atas perkembangan projek ini sekarang amat membanggakan dan kami berasa berpuas hati sebagai wakil penduduk di Kampung Gedong lah khususnya berasa berbesar hati kerana pihak ATM telah banyak membina projek-projek yang telah dilaksanakan dari mula hingga sekarang dan masih lagi projek yang dijalankan sehingga kini.
Daripada 17 projek yang dirancang di bawah projek Jiwa Murni di kawasan Gedong, lebih separuh telah disiapkan oleh tenaga kerja daripada pasukan tentera darat, sedikit sebanyak meringankan beban orang-orang yang memerlukan. Laporan Nur Suhaida bersama juru kamera Awang Azmil untuk TVS Gedong. Daerah Simunjan dilihat sebagai sebuah kawasan yang berpotensi dijadikan kawasan pertanian yang berupaya menjadi bakul makanan kepada Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng berkata, memiliki tanah gambur yang sesuai untuk tanaman komoditi seperti jagung, nanas serta pelbagai tanaman lain memberi peluang besar kepada Simunjan menjadi pengeluar sumber makanan. Untuk mencapai hasrat tersebut, aspek penyediaan infrastruktur termasuk talian perhubungan dan jalan raya menjadi fokus utama bagi membolehkan hasil pertanian di kawasan berkenaan dapat dipasarkan. Internetnya akan kita sambung ke sini sebab kita dah ada jalan. You can bring in internet facility lah. Jadi apa yang disebut kita sebagai smart agriculture pergi guna sini. Dan orang muda di sini, they can do this new commerce yang berteraskan kepada agriculture. Kita boleh bukakan pertanian modern di kawasan ini dengan IT. Jadi food belt. Food belt lah. Jadi untuk orang muda yang mengambil jurusan termasuk kejuruteraan, kerana pertanian sekarang tu part of teknologinya. Pembangunan infrastruktur jalan raya yang dibangunkan di Simunjan adalah menjurus kepada pembinaan lebuh raya persisir Sarawak. Kawasan Simunjan juga akan menjadi sebahagian daripada pembangunan Greater Kuching, memandangkan lokasinya yang hampir dengan Bandaraya Kuching. Ini secara tidak langsung Simunjan serta kawasan berdekatan menjadi antara pembekal sumber makanan kepada Kuching. Mana kawasan ini akan menjadi kawasan pertanian Sarawak Kuching. Dan kemudahan-kemudahan lain akan kita bangunkan di kawasan Gedong dan juga Simunjan ini, bermakna kawasan Parlimen Datuk Nancy lah, yang akan kita integrate dan yang akan menuju ke Samarahan dan juga ke Kuching. Sementara itu, Kerajaan Sarawak akan mengkaji semula keadaan tanah di kawasan tebingan Sungai Simunjan dalam usaha membangunkan semula projek penahan hakisan di tebingan berkenaan. Perkara itu penting bagi memastikan masalah hakisan tebingan yang berlaku di kawasan terbabit dapat diatasi sepenuhnya. Datuk Patinggi Abang Johari berkata, sebelum ini memang terdapat usaha untuk membina semula benteng di kawasan itu, namun tidak berjaya kerana keadaan tanah di kawasan berkenaan yang lembut dan mudah terhakis. Kita dah buat keputusan untuk melihat kembali struktur tanah tersebut dan juga menggunakan pendekatan yang lebih bertepatan dengan keadaan tanah. Bagi kita membangunkan liverpool yang mempunyai pinjaman yang dalam menggunakan sheet pile tetapi pouring pile. Kerana dulu tidak menggunakan pouring pile. Jadi ini sedang kita kaji dan kita minta pihak jurutera membuat kajian. Walaupun ongkosnya agak besar, tapi kita buatkan dari hujung Bukan Simunjan sampai ke hujung Abu Sageng. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan kerja dan tinjauan ke projek penahan hakisan di tebing sungai daerah Simunjan pada Rabu. Kerja-kerja pembangunan benteng tersebut dianggarkan menelan belanja RM100 juta akan dimulakan tahun ini. Mengenai projek seumpamanya di kawasan Sadong Jaya, Tambirat di Asajaya dan di Sebuyau, Abang Johari berkata ia mengalami sedikit kelewatan akibat kekurangan dana yang disalurkan oleh kerajaan pusat.
Bagaimanapun, projek itu dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan baik ketika ini kerana dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Sarawak. Untuk rekod, kesemua di ketiga-tiga kawasan itu melibatkan perbelanjaan lebih kurang RM500 juta. Diharapkan pembinaan benteng tersebut akan mengurangkan kegusaran penduduk sekitar dan meningkatkan tahap keselamatan mereka daripada hakisan yang berlaku daripada sungai berdekatan. Laporan Nur Suhaida bersama juru kamera Zen Hashim untuk TVS Simunjan. Pemerintahan Medan Timur kini mempunyai bangunan mahkamah tentera sendiri. Ini sekaligus dapat memudahkan urusan yang melibatkan perbicaraan bagi pasukan-pasukan di bawah pemerintahannya. Walaupun mahkamah tentera itu milik tentera darat, namun ia juga boleh digunakan oleh tentera laut dan tentera udara bagi tujuan perbicaraan dari semasa ke semasa. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamros Muhammad Zain berkata, sebelum ini apabila adanya keperluan untuk mengadakan perbicaraan mahkamah tentera, formasi dan pasukan di Pemerintahan Medan Timur terpaksa menyediakan tempat atau bilik perbicaraan sementara. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng mengumumkan bahawa Kerajaan Sarawak memperuntukkan RM30 juta untuk membantu Jabatan Kesihatan Negeri JKNS. Peruntukan ini adalah sebagai salah satu inisiatif dalam program imunisasi negara. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS telah membeli 450,000 kepingan pelindung muka yang dibungkus dalam 2,250 kadbot sebagai komponen alat pelindung diri PPE. Peralatan tersebut dihantar terus dari Jining City, China dan akan diedarkan ke semua kemudahan penjagaan kesihatan di seluruh Sarawak mulai esok. Sementara itu, alat pelindung diri lain juga iaitu baju pelindung 98,800 keping, apron plastik 350,000 keping, pelindung kasut 240,000 keping akan tiba pada bulan April. Bersama pembantu perubatan memerangi COVID-19. Itulah tema sambutan Hari Pembantu Perubatan kali ini. Selaras dengan kesungguhan serta keberanian Barisan Hadapan, terutamanya pembantu perubatan. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah, jika dahulu peranan dan tanggungjawab penolong pegawai perubatan dalam penjagaan kesihatan hanya sebagai pembantu sahaja. Namun kini peranannya amat penting dan meluas di mana mereka turut bekerjasama sebagai sebuah pasukan bersama profesion perubatan yang lain dalam menjalankan prosedur dan rawatan kepada pesakit. Tema tahun ini juga amat mencerminkan kesungguhan penolong pegawai perubatan untuk meningkatkan profesionalisme dan berkhidmat dengan penuh dedikasi bagi memastikan kesejahteraan masyarakat, lebih-lebih lagi mereka berada di barisan hadapan. Sebagai salah satu profesion di barisan hadapan dalam perkhidmatan kesihatan negara, peranan penolong pegawai perubatan adalah sangat penting bagi memastikan kesihatan rakyat terjaga serta memberikan perkhidmatan kesihatan terbaik. Oleh yang demikian, saya menyeru kepada semua penolong pegawai perubatan frontliner. Marilah kita kekalkan semangat dan momentum demi menewaskan virus COVID-19 ini. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba turut menyeru rakyat untuk berganding bahu bersama pembantu perubatan menangani COVID-19 dengan mengambil suntikan vaksin. Saya menyeru supaya setiap lapisan masyarakat dapat berganding bahu bersama pembantu perubatan dalam menangani COVID-19 ini. Saya juga meminta semua penolong pegawai perubatan dan semua warga KKM untuk sama-sama mengajak orang ramai mendaftar untuk suntikan vaksin COVID-19 sama ada menerusi MySejahtera atau talian hotline atau mendaftar di fasiliti Kementerian Kesihatan. Untuk rekod, tarikh 10 Mac telah diisytiharkan sebagai Hari Pembantu Perubatan dan ia diraikan di seluruh negara, di mana tahun ini merupakan tahun ke-10 ia diraikan.
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah membenarkan penganut Kristian menggunakan kalimah Allah dan 3 perkataan lain dalam penerbitan agama itu untuk mendidik ahli dalam komuniti mereka. Keputusan itu dibuat Hakim Datuk Norbi Arifin selepas membenarkan semakan kehakiman oleh Jill Island yang memohon pengisytiharan bahawa hak perlembagaannya untuk mengamalkan agamanya dilanggar. Selain Allah, perkataan lain yang dibenarkan adalah solat, Kaabah dan Baitullah. Norbi dalam penghakimannya berkata, arahan kerajaan dikeluarkan bahagian kawalan penerbitan dalam Kementerian Dalam Negeri bertarikh 5 Disember 1986 adalah salah di sisi undang-undang dan tidak berperlembagaan. Beliau turut membenarkan deklarasi dalam mengamal kebebasan beragama yang terlindung dalam perkara 3, 8, 11 dan 12 Perlembagaan Persekutuan adalah hak perlembagaan pemohon untuk mengimport penerbitan itu dalam menggunakan hal pemohon untuk mengamal agama sendiri serta hak kepada pelajaran. Kerajaan Arab Saudi bersetuju menambah 10,000 kota haji untuk jemaah Malaysia. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengemukakan permohonan itu ketika menghadap Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad Salman Abdul Aziz Al Saud yang juga timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan di Istana Al-Yamamah, Riyadh. Putera Mahkota memberi jaminan dan jawapan positif terhadap permohonan itu kerana Arab Saudi sentiasa mengalu-alukan jemaah Malaysia yang terkenal dengan tingkah laku yang baik, berdisiplin dan kurang menimbulkan masalah. Ini suatu berita yang amat baik dan cuma sama ada bila masa kota penuh ni dapat digunakan, ini akan ditentukan oleh bukan sahaja untuk Malaysia tapi untuk seluruh negara-negara lain pun. Mereka perlu menunggulah bilakah perkara itu akan dilaksanakan sepenuhnya. Mekah dan Madinah juga masih dalam proses perluasan bagi menampung lebih ramai jemaah pada masa hadapan. Ketika ini, kuota rasmi haji bagi jemaah Malaysia adalah 31,600 orang. Jumlah tersebut meningkat berbanding kuota 30,200 jemaah pada tahun sebelumnya. Berdasarkan ketetapan yang dibuat oleh Pertubuhan Kerjasama Islam, kuota jemaah haji bagi sesebuah negara adalah 0.1% daripada jumlah penduduk. Mengulas mengenai hasil pertemuan Malaysia dan Arab Saudi, Muhyiddin menyifatkan lawatan rasminya membuahkan beberapa hasil positif. Antara perkara penting yang dicapai pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU untuk memudahkan proses pra-pelepasan jemaah haji dan umrah dari Malaysia. Ini termasuk urusan penerbangan, pemeriksaan visa dan pasport, prosedur kastam dan urusan logistik yang lain. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak pada Rabu melaporkan 137 kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital. Pada masa yang sama, terdapat 199 kes baharu COVID-19 dikesan di Sarawak di mana Sibu masih mencatatkan kes tertinggi iaitu 41 kes diikuti Kapit dan Kuching. Daripada 199 kes baharu yang dilaporkan, seramai 30 orang terdiri daripada individu yang telah menunjukkan tanda-tanda jangkitan semasa saringan dijalankan. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak turut mengisytiharkan satu kluster baharu iaitu kluster Melor Pusak yang merupakan kluster komuniti yang dikesan di Lorong Melor di Kampung Beladin di daerah Pusak, Sarawak. Berkenaan status daerah pula, daerah Semarahan dan daerah Song telah bertukar status daripada status kuning kepada status jingga. Daerah Bau dan Serian pula telah bertukar status daripada status jingga kepada status merah. Sementara itu, seramai 195,923 individu dalam kumpulan fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah divaksin setakat Selasa. Sarawak merekodkan jumlah suntikan dos pertama vaksin tertinggi dengan 27,500 individu. Selain Sarawak, diikuti Selangor dengan 19,251 individu telah divaksin, Kuala Lumpur sebanyak 16,887 dan Pahang 16,342.
Sekolah perlu melakukan pentaksiran dan pemerhatian ke atas prestasi murid selepas pembukaan semula sekolah secara keseluruhan secara bersemuka. Ini membabitkan hampir 5 juta pelajar di 10,223 sekolah seluruh negara bulan hadapan. Ketua Pengarah Pelajaran Dr. Habibah Abdul Rahim berkata, langkah itu perlu agar tidak ada yang tercicir dalam pembelajaran. Dengan pemantauan ini juga, prestasi murid dapat dikenal pasti sekaligus merapatkan jurang dalam aspek pembelajaran. Maka kementerian telah pun melakukan penjajaran kurikulum dari segi kandungannya, dari segi pedagogi dan pentaksiran bagi membolehkan ia berlaku. Begitu juga kementerian telah pun mengadakan program transisi tahun 1 2021 kerana murid prasekolah yang dulunya mungkin tak banyak masa mereka dapat hadir ke sekolah, kini telah pun melangkah ke tahun 1. Jadi kita perlu adakan satu intervensi. Program transisi tahun 1 tersebut bertujuan untuk mengurus murid daripada aspek sosio-emosi, sikap, literasi dan numerasi agar mereka tidak ketinggalan dalam aspek berkenaan. Menurut Habibah, sesi pembelajaran secara bersemuka dibuat selepas melihat perkembangan situasi pada Januari. Secara keseluruhan, ia membabitkan hampir 3 juta murid di 7,781 sekolah rendah di seluruh negara. Pembukaan semula sekolah menengah pada 4 April membabitkan kumpulan A iaitu Johor, Kelantan dan Terengganu, manakala kumpulan B pula akan memulakan persekolahan pada 5 April. Pelaksanaan fasa pertama projek Taman Perindustrian Sematan dijangka siap sepenuhnya pada 22 Disember 2021. Pelaksanaan projek ini, Industrial Park ini ada sedikit kelewatan, ya. Kelewatan 3%. Tapi kontraktor ini mempunyai keyakinan bahawa mereka akan dapat menyiapkan projek ini, dan projek ini dijangka siap pada 22 Disember 2021 ini. Awang Tengah yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli kedua menambah sejumlah 8.5 juta ringgit kos diperuntukkan bagi pelaksanaan projek tersebut membabitkan kawasan seluas 52 ekar. Bagaimanapun, pelaksanaan projek dilaksanakan secara berperingkat dengan fasa pertama yang melibatkan 5.26 hektar sedang dalam proses pembinaan. Sementara itu, bagi projek pembinaan Anjong Usahawan Sematan yang turut dilaksanakan tahun lalu dijangka siap pada April 2022 kelak. Sebanyak 9.3 juta ringgit dana diperuntukkan bagi melaksanakan projek tersebut. Hasil tinjauan TVS mendapati penduduk setempat menyambut baik usaha yang dilakukan oleh Kerajaan Sarawak dalam memenuhi aspirasi rakyat di negeri ini. Orang susahlah macam orang peniaga-peniaga seperti Datuk nak orang yang si ada berlesen, jadi tok macam luar daripada Sidak Majlis daerah lah. Mungkin si Datuk kelak diutamakan, diberi kemudahan di sia, diberi lesen, kita pun si tahu jual lah. Jadi kita kan tempat menada lah disediakan tempat yang sesuai teratur. Jadi bagus lagi macam ya. Mungkin dapat tempat luas sikit lah. Luas dari tok rasa nak kecil sempit juga lah. Kayak kedai tok rasa nak sempit lah. Kami rasa terharulah, bersyukurlah sebabnya ada buat macam ya, syukur alhamdulillah. Ada kemudahan untuk orang di Sematan lah. Lihat semakin berkembang selari dengan hasrat Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tinopeng. Tidak lama lagi Sematan bakal menjadi destinasi wajib untuk dikunjungi tak kala potensi ekopelancongan di kawasan ini dilihat semakin rancak dibangunkan dengan beberapa kemudahan-kemudahan yang lain seperti Industrial Park dan Anjong Usahawan. Saya yakin ia mampu melonjakkan pendapatan masyarakat setempat di kawasan ini dalam mengetengahkan hasil-hasil mereka. Laporan Lukman Muhammad bersama jurukamera Faitullah Muni dari Sematan untuk TVS.
Dalam mencapai misi kerajaan menjadikan Sarawak sebagai kuasa sukan menjelang 2024, kini maju setapak lagi apabila pusat rehabilitasi berprestasi tinggi bakal beri manfaat kepada atlet Sukma Sarawak. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Muda Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Snodan Lawan ketika lawatan kerjanya di pusat berkenaan pada Rabu. Pusat rawatan ini akan menjadi pusat rawatan khas buat atlet Sukma yang mengalami kecederaan sebelum bersedia untuk bertanding. Lebih dari 100 atlet dari 23 sukan yang berbeza akan menikmati manfaat itu. Now, rehabilitation after the injury is important. It's basically to assist the injured athlete to resume their training as soon as possible. I was telling Dr. Ong, it's just like a car, you send it to the workshop, for repair, things like that. So basically, you can see those two athletes just now, they're doing under the rehab. Sementara itu, menurut Andrew Richard, pengurus prestasi tinggi Rehab Center berkata, kebanyakan atlet telah mendapat rawatan di pusat berkenaan. Common injuries we find at the moment, we're having lots of back injuries, lots of knee injuries, shoulder injuries. A lot of the injuries at the moment can be down to that the athletes had quite a long time in their MCO and where they were unable to train. So what was happening, we were trying to get them back as fast as possible. So what happened was they got injured when they came back because the intensity maybe was something that was a little bit high for them, but we had to try and we had a certain number of months to get them prepared. As of 2020, belum lagi ada sporting event yang kita perlu ikut. But we have been involved with the Sarawak Sukma team since 2016. So even during Sukma Sarawak 2016, we were there on site to also treat the athletes in the middle of the games. So we also do follow a few other sporting events that we followed also. So Spartan race, we've also been on site. Kuching Marathon, we were also there to provide services. Sangat baik yang pun treatment sebab kami dah ada menunjukkan improvement lah, lebih kurang dalam dari 100% dalam 75% lah kami dapat improvement. Dan seminggu berapa kali kamu datang sini untuk treatment? Dalam first 3 bulan kami datang 2 session dalam seminggu. After kami ada menunjukkan improvement, so kami kurangkan session kepada seminggu sekali lah. Laporan itu tadi mengakhiri utama TVS untuk malam ini. Saya Priscilla John. Dan saya Lukman Muhammad. Salam hormat dan selamat malam.